Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Zubaidah binti Mohamed. Nombor matrik saya adalah 17 PIB 21F1038. Saya akan menerangkan tentang faktor kemajuan teknologi mempengaruhi pembinaan etika dan peradaban di Malaysia. Terlebih dahulu, jom kita lihat pada pengenalan. Apa itu teknologi? Teknologi adalah jentera yang berorientasikan untuk memudahkan urusan manusia dalam menjalani kehidupan seharian. Apa pula maksud teknologi maklumat? Teknologi maklumat merujuk kepada sebarang cara yang digunakan untuk mencari maklumat mengenai sesuatu perkara. Apa pula ICT? ICT merujuk kepada semua teknologi yang digunakan dalam penyiaran, sistem pengurusan bangunan pintar, sistem pemprosesan dan sistem penghantaran audiovisual. Seterusnya adalah contoh-contoh teknologi yang terdapat pada zaman ini seperti komputer riba, kamera, televisyen dan pen digital. Jom kita seterusnya melihat pada perkembangan teknologi ICT. Perkembangan teknologi, terutamanya ICT, telah memberikan banyak sumbangan kepada pembangunan negara kita, sama ada dalam pendidikan, teknologi komunikasi, perindustrian, ekonomi, agama dan sebagainya. Walau bagaimanapun, masih terdapat beberapa kesan positif dan negatif terhadap penggunaan ICT. Seterusnya, jom kita lihat pada kesan-kesan positif terhadap penggunaan ICT. Memudahkan berkomunikasi melalui laman sosial seperti Facebook, Twitter, Skype dan sebagainya. Manusia juga boleh berkomunikasi secara atas talian dengan mudah dan cepat. Ibu bapa juga boleh mengubat rindu dengan berada jauh di perantauan melalui Skype. Seterusnya, jom kita tengok pula kepada kesan-kesan negatif terhadap penggunaan ICT. Manusia mempunyai akses melayari laman sesawang yang tidak bermoral ataupun pornografi. Contohnya, generasi muda di Malaysia lebih terdedah untuk melayari laman sesawang seperti ini kerana benteng agama yang tidak kukuh. Melalui laman sesawang ini, generasi muda mudah terpengaruh dan mengikut perlakuan yang tidak baik. Seterusnya, jom kita lihat pada isu-isu penggunaan ICT. Antara contoh isu ICT ialah kerosakan bahasa dalam kalangan generasi muda di Malaysia. Bahasa SMS dan chatting memerlukan tulisan dan bahasa yang ringkas dan mudah. Kesannya terbawa sehingga banyak pihak menerima pakai dalam komunikasi harian mereka, terutamanya kalangan remaja. Tamsilnya perkataan Assalamualaikum diringkaskan kepada berbagai-bagai cara seperti Akum, Aslam, Salam mulai tersebar penggunaannya. Perkataan ini tidak tepat dari susunan ejaan dan maknanya sendiri. Ia jelas merosakkan penggunaan istilah, perkataan dan bahasa itu sendiri. Jadi di sini kita dapat menyimpulkan bahawa teknologi, terutamanya ICT, boleh membawa kesan positif dan negatif terhadap masyarakat di Malaysia. Kewujudan kedua-dua kesan tersebut sebenarnya bergantung kepada tujuan dan cara bagaimana pengguna menggunakan teknologi, sama ada dengan cara yang betul ataupun yang salah. Ini merupakan sumber-sumber rujukan yang telah saya gunakan untuk menyiapkan tugasan ini. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Sunu Sofia binti Harun. Tajuk pembentangan saya pada hari ini adalah faktor kemajuan teknologi mempengaruhi etika dan peradaban di Malaysia. Apa itu teknologi? Dalam konteks era pasca moden, dunia dicanangkan oleh teknologi maklumat dan komunikasi. Teknologi bukanlah sesuatu yang asing, malah menjadi satu kewajipan pada masa kini. Menurut Maimunah 1989, teknologi merupakan gabungan konsep pengetahuan yang lazimnya menghasilkan sesuatu bentuk fizikal. Teknologi berhubung kait dengan bagaimana sumber-sumber pengeluaran dapat digunakan dengan optimum. Kerajaan negara kita yang menyedari teknologi maklumat mampu menjadikan negara kita duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan negara maju, telah pun bertindak pantas dengan melaksanakan pelbagai inisiatif untuk mencapai wawasan tersebut. Tidak hanya dengan itu, Malaysia juga maju dengan aspek teknologi mesin untuk kemajuan negara, seperti mesin, jentera dan lain-lain. Seterusnya, walaupun teknologi amat penting pada masa kini, namun ia juga memberikan impak positif dan negatif. Antara contoh impak positif ialah ia dapat membantu menyelesaikan masalah dengan mudah, sebagai hiburan, mempercepatkan urusan, dapat mengetahui perkembangan semasa dengan lebih cepat dan tepat. Teknologi juga dapat mengubat dan mengawal penyakit. Manakala impak negatif seperti bebas dengan jenayah cyber, melayari laman sesawang yang tidak bermoral, kurang pergaulan, menjejaskan kesihatan, memupuk sikap bermalas-malasan.
Akibat kemajuan teknologi, ia memberi impak kepada perubahan etika dan peradaban di Malaysia, antaranya di dalam aspek perindustrian. Pada pendapat saya, negara yang menggunakan teknologi dalam pengeluaran lebih efisien berbanding negara yang menggunakan buruh 100%. Antara kesannya ialah: pertama, teknologi dapat membantu pekerja mengendalikan mesin. Dengan menggunakan teknologi yang canggih, mesin dapat dikendalikan dengan lebih mudah dan cekap. Contohnya dengan menggunakan alatan kawalan jauh. Kedua, memudahkan perancangan pengeluaran. Akibat pengembangan teknologi pada masa kini, pengangkutan seperti kereta, lori dan sebagainya menjadi maju. Hal ini proses penghantaran dan pengeluaran produk seperti import, ekspor atau di dalam negara menjadi lebih mudah dan pantas. Ketiga, dapat memajukan dan meluaskan pasaran kerana pengeluar dapat melakukan promosi dan iklan dengan lebih menarik. Permintaan pelanggan juga dapat dilakukan secara pembelian online. Akhir sekali, ia juga membantu dalam mencipta dan menghasilkan reka bentuk produk. Akibat teknologi yang canggih, Malaysia mampu mengeluarkan pelbagai reka bentuk produk. Dengan ini, secara tidak langsung, Malaysia dapat mengeluarkan produk berjenama tempatan sekaligus dapat meningkatkan pendapatan negara dan menjaga maruah serta keselamatan negara. Dengan ini, antara kesimpulan yang boleh kita kongsikan daripada tajuk saya pada hari ini ialah teknologi bukan sahaja memberikan kesan positif, malah terdapat juga kesan negatif. Oleh itu, manfaatkanlah teknologi yang ada dengan sebaik-baiknya. Pada pendapat saya, kerajaan juga perlulah melahirkan lebih ramai pelajar dalam bidang kemahiran dan teknologi kerana telah terang lagi bersuluh bahawa kemajuan teknologi amat dapat membawa negara ke arah yang lebih maju dan berdaya saing dengan negara lain. Ini adalah antara rujukan saya di dalam tajuk ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Nur Syamira binti Muhammad Syukri. Nombor pendaftaran saya 17 DIB 21F 1036. Saya akan membentangkan tentang faktor kemajuan teknologi mempengaruhi pembinaan etika dan peradaban di Malaysia. Media massa mempunyai peranan yang sangat penting pada masa kini. Lebih-lebih lagi, kemajuan teknologi kini lebih canggih dan mempengaruhi pembinaan etika dan peradaban di Malaysia. Media massa merupakan salah satu bentuk kemajuan teknologi, informasi dan komunikasi. Dengan kemajuan teknologi yang pesat, kaedah komunikasi juga turut berkembang. Masyarakat menggunakan media massa untuk menyalurkan maklumat kepada masyarakat. Media massa ada dua jenis, iaitu media elektronik dan media cetak. Contoh media elektronik ialah radio dan internet, manakala media cetak pula seperti majalah dan akhbar. Kemajuan teknologi yang mempengaruhi pembinaan etika dan peradaban di Malaysia dari segi keagamaan ialah media massa digunakan sebagai medium dakwah, menyebarkan peranan Islam dan menjelaskan kebenaran kepada orang ramai. Selain itu, mempertahankan isu-isu yang berkaitan dengan kehidupan ummah. Seterusnya, menggunakan pendekatan dan kaedah yang bijaksana dalam menjayakan proses komunikasi yang berkesan. Dakwah ialah ajakan dan seruan supaya manusia percaya serta yakin kepada agama yang sebenar, iaitu Islam. Disebabkan kemajuan teknologi kini sangat mempengaruhi masyarakat, maka dengan itu, mudahlah untuk mereka mengetahui tentang Islam. Selain itu, dengan mendakwah menggunakan teknologi yang canggih melalui internet, ia juga dapat mengubah sikap manusia dan pemikiran mereka untuk menerima akidah Islam yang membawa banyak kebaikan. Sebagai contohnya, pendakwah dapat mendakwah secara langsung melalui aplikasi Instagram, YouTube, Facebook dan banyak lagi. Dengan itu, masyarakat boleh mendapatkan ilmu dengan sekelip mata sahaja. Kesimpulannya, dengan kemajuan teknologi yang serba canggih kini, kita dapat meningkatkan ilmu pengetahuan dari platform media massa sahaja. Jika dibandingkan dengan zaman dahulu, kita perlu ke masjid atau mana-mana tempat keagamaan untuk menimba ilmu. Sudah terang lagi bersuluh bahawa ilmu pengetahuan dapat dicari di hujung jari sahaja dengan kemajuan teknologi yang serba canggih pada masa kini. Oleh itu, tiadalah istilah kita untuk tidak menimba ilmu kerana dengan adanya kemajuan teknologi, semua dapat disebarkan di seluruh pelosok dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dan salam sejahtera. Saya Nur Abirah binti Jaafar, pemegang kad matrik 17 DIB 21F1015 dari kelas DIB 1B ingin membentangkan tajuk faktor kemajuan teknologi yang mempengaruhi pembinaan etika dan peradaban di Malaysia. Maksud teknologi ialah cara teknikal yang digunakan manusia untuk meningkatkan tahap persekitaran mereka. Ia juga merupakan ilmu pengetahuan dalam menggunakan alat-alat dan mesin-mesin untuk melakukan kerja dengan lebih cepat. Izharnya, manusia menggunakan pengetahuan alat dan sistem untuk menjadikan hidup mereka lebih senang dan lebih baik. Antara faktor kemajuan teknologi mempengaruhi etika dan peradaban di Malaysia. Yang pertama, kemudahan untuk menyambung pelajaran. Pembelajaran jarak jauh lebih fleksibel untuk pelajar menyambung pelajaran mereka dengan peringkat yang lebih tinggi. Pelajar yang belajar jarak jauh dapat menggunakan pelbagai aplikasi canggih untuk belajar seperti Zoom dan Google Classroom. Dengan ini, pensyarah boleh mempersembahkan bahan bacaan dengan mudah dan menarik kepada pelajar. Seterusnya, yang kedua, kewujudan ICT dapat membantu dalam sistem pengajaran dan pembelajaran P&P. Sistem pendidikan di sekolah dapat dimajukan oleh ICT sekaligus mewujudkan sekolah bestari. Pelajar akan belajar mengikut kemampuan mereka serta melahirkan generasi yang celik komputer. Izharnya, pelajar mendapatkan maklumat dari seluruh dunia melalui internet untuk melakukan kerja atau projek-projek di sekolah. Seterusnya, yang ketiga, sistem pembelajaran lebih lancar. Seperti mana yang dikatakan, dapat menyediakan sumber pelajaran yang lebih efektif dan juga kreatif. Penggunaan internet dapat menyediakan sumber yang begitu luas kepada guru dan juga pelajar untuk meneroka, mencari bahan pengajaran atau rujukan serta penyelidikan. Contohnya, melalui portal pendidikan yang disediakan, sama ada portal tempatan atau luar, guru dan murid dapat memanfaatkan sebaik yang mungkin. Kesimpulannya, yang dapat dikatakan bahawa teknologi maklumat dan komunikasi adalah amat penting untuk dipelajari oleh setiap orang dalam era teknologi ini. Bidang pendidikan juga tidak ketinggalan dalam penggunaan teknologi maklumat dalam proses pengajaran dan pembelajarannya supaya dapat melahirkan pelajar yang lebih berkemampuan. Dengan itu, teknologi maklumat dan komunikasi telah diintegrasikan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Terdapat banyak kelebihan yang dicapai dengan berbuat sedemikian. Walau bagaimanapun, setiap apa yang dilakukan pasti ada cabaran-cabarannya yang perlu dilalui. Sekian, terima kasih daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nur binti Nordin yang bernombor matrik 17 DIB 21F1069. Saya akan membentangkan tentang faktor kemajuan teknologi yang mempengaruhi pembinaan etika dan peradaban di Malaysia. Maksud teknologi maklumat dan komunikasi ialah kaedah atau cara yang digunakan untuk menyebar, mencari dan memaparkan maklumat mengenai sesuatu perkara. Contohnya melalui telefon bimbit, televisyen dan komputer. Terdapat beberapa faktor dalam kemajuan teknologi yang kita dapat tengok dari segi ekonomi. Yang pertama ialah penggunaan teknologi dalam pertanian. Yang kedua ialah penggunaan teknologi dalam bidang perdagangan. Faktor yang pertama ialah penggunaan teknologi dalam bidang pertanian. Pada era globalisasi ini, penggunaan jentera dalam bidang pertanian lebih moden daripada zaman dulu. Contohnya, penggunaan mesin menuai padi. Masyarakat zaman dulu menuai padi menggunakan tangan, dek kerana zaman telah berubah. Petani sekarang menggunakan mesin padi untuk menuai dan itu jauh lebih mudah dan menjimatkan masa. Penggunaan teknologi moden dalam pertanian memastikan bahawa petani menanam makanan dalam waktu sesingkat mungkin.
Teknologi GPS telah digunakan dalam pengembangan penyemprot dan traktor autopilot yang tidak memerlukan driver apapun. Teknologi tersebut penting dalam pertanian kerana mempromosikan praktik pertanian yang lebih baik dan lebih efisien kepada masyarakat. Faktor yang kedua ialah penggunaan teknologi dalam bidang perniagaan. Seperti yang kita tahu bahawa zaman telah berubah dan banyak perkembangan-perkembangan yang tidak terhitung. Salah satunya ialah kemajuan penggunaan teknologi. Pada masa kini, teknologi maklumat bukan sahaja melibatkan literasi komputer, malahan ia juga digunakan dalam proses komunikasi dan proses penyelesaian masalah dalam tugasan. Ia berfungsi sebagai media yang menyampaikan maklumat dalam bidang perniagaan. Selain menjadi komponen yang penting dalam perniagaan, perhubungan harmoni di antara teknologi dan perniagaan harus diwujudkan. Kemajuan teknologi dalam beberapa dekad yang lalu telah banyak meningkatkan daya saing dalam perniagaan dan ekonomi di seluruh dunia. Kebanyakan syarikat telah menggunakan perisian komputer dan internet untuk meluaskan perniagaan mereka dari pasaran tempatan ke pasaran nasional dan global. Teknologi juga mewajibkan untuk kekal fleksibel dan menyesuaikan dan operasi mereka selaras dengan teknologi yang semakin maju ini. Kesimpulannya, pendek kata, teknologi telah memberi manfaat kepada para pengguna, malah memberikan kemudahan dan kebaikan kepada syarikat. Ia juga menjadi salah satu faktor penting yang memaksimumkan hasil sesebuah syarikat dalam memajukan ekonomi negara. Untuk sumber rujukan, saya merujuk pada laman web yang tertera di bawah. Sekian, terima kasih.